Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Prof Madia Dr. Muhammad Izham bin Muhammad Hamzah. Seterusnya rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Okay, insya-Allah kertas konsep yang akan dibentangkan oleh saya itu perancangan strategik dalam pelaksanaan kurikulum bersepadu tahfiz, yang mana yang disediakan oleh saya sendirilah. Okey, kita tengok item kandungan yang akan saya kemukakan iaitu 11 item lah. Boleh lihat abstrak, pengenalan, teori, model, kajian literatur, dapatan kajian, perbincangan, isu-isu di Malaysia, aplikasi, kesimpulan dan juga last sekali rujukan lah. Okey, pertama tengok abstrak. Abstrak iaitu tahfiz model ulul albab, iaitu temuan merupakan gabungan antara kurikulum kebangsaan, kurikulum bersepadu tahfiz KBT dan program ulul albab yang berasaskan pendekatan Quranik, ensiklopedik dan ijtihadi. Nama yang kedua, kurikulum bersepadu tahfiz ini dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah agama yang terpilih sahaja di setiap negeri. Seterusnya, kertas konsep ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi pihak pengurusan dan juga faktor permasalahan yang berlaku dalam pelaksanaan kurikulum bersepadu tahfiz ini. Okey, membincangkan permasalahan mengenai kurikulum baru bermula daripada persepsi pengetua sekolah dalam mengendalikan urus tadbir pengurusan kurikulum ini. Okay, itulah abstrak yang akan saya utarakanlah. Okey, pengenalan. Pengenalan iaitu pengenalan dari segi kurikulum lah. Kurikulum ini dicetuskan oleh Datuk Seri Idris Joshua sendiri, iaitu Menteri Pendidikan Malaysia, yang mana ia bermula di sekolah imtiaz di Kuala Terengganu Besut. Okay, yang mana terdapat 105 orang pelajar sahaja dan 15 orang guru sahaja pada ketika itu. Pengurusan ini memain peranan yang utamalah dalam mengendalikan segala urus tadbir di sekolah tersebut. Oleh demikian, kecemerlangan sesebuah sekolah bermula daripada pihak pengurusan yang cemerlang, dan itu dapat melahirkanlah setiap organisasi yang cemerlang. Okay, kita dapat tengoklah, menurut Hyolim mengatakan pengurusan sekolah, pengetua merupakan individu penting yang mana bertanggungjawab dalam mengurus kurikulum dan juga co-kurikulum di sekolah. Okey, tengok teori kepimpinan. Teori kepimpinan yang saya kemukakan itu teori genetik lah, yang mana penganut teori ini berpendapat bahawa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Yang mana pandangan teori ini bahawa seorang yang akan menjadi kepimpinan ataupun pemimpin kerana keturunannya, atau telah dilahir dalam membawa bakat kepimpinan. Itu menurut teori genetik lah. Okay, kita tengok pada model kepimpinan pula. Model kepimpinan yang mana didasarkan pada pendekatan yang mengacu kepada hakikat kepimpinan yang berlandaskan pada perilaku dan keterampilan seorang, yang mana berbau kemudian berbentuk gaya kepimpinan yang berbeza. Model kepimpinan ini kita dapat lihat pada autokratis dan demokratis. Kepimpinan ini mempunyai pengaruh ataupun pengikut melalui beberapa cara lah. Yang pertama iaitu cara yang menonjolkan sisi ekstrim, yang mana ekstrim ni dia terlampau ekstrim, yang mana disebut perilaku autokratis, sampai dengan cara yang menonjolkan sisi ekstrim lainnya yang disebut dengan perilaku demokratis. Itu model kepimpinan yang saya kemukakan. Okay, kita tengok kajian literatur. Sikap profesional perlu ada pada setiap kepimpinan. Tidaklah. Menurut Nur Hayati, kajian lepas mengatakan amalan profesional ini sememangnya memberi suatu konsep perhatian yang mana menggalakkan di kalangan guru dan juga pelajar. Seterusnya, kita tengok kajian Heng Cheng 2017. Pelaksanaan kurikulum bersepadu tahfiz ini memerlukan guru yang betul-betul dalam bidang mereka sendiri. Yang ini tidak apabila daripada optionnya dia dapat melahirkan pelajar yang berkualiti lah. Ini merupakan salah satu isu juga yang berlaku di Malaysia. Kita tengok pula Fathur Rahman 2017.
Sebelum proses pengajaran dan pembelajaran berlaku, guru haruslah memastikan diri mereka telah dilengkapi dengan pengetahuan dan kefahaman. Yang ini tidak dapat tidak. Kita sebagai seorang guru perlu ada kelengkapan dan pengetahuan yang cukup ketika kita ingin menyampaikan PDP pada hari tersebut. Okey. Perbincangan dapatan kajian yang mana 2 artikel jurnal yang saya kemukakan itu Planning Oral Narrative Task, Optimizing Strategic Planning Condition through Strategic Interaction, and then yang kedua Strategic Planning in Task-Based Language Teaching. Okay, yang tu 2 artikel yang saya kemukakan. Okay, kita tengok dapatan kajian pertama. Dapatan kajian pertama, tiada perancangan tidak memberi kesan yang positif dalam menguasai mana-mana bahasa. Kita tengok kajian. Keputusan kajian menunjukkan hasil yang paling rendah berbanding prasyarat perancangan yang lain. Kedua, hasil tugasan yang diberikan mempunyai nilai min yang hampir sama dalam kajian dalam dapatan kajian artikel tersebut. Dan seterusnya, tiada perbezaan antara memberi peluang persediaan untuk perancangan strategik dan mengajar cara merancang berbanding tiada perancangan. Ini hasil dapatan kajian. Kita tengok yang kedua pula. Yang kedua, pelaksanaan perancangan strategik tanpa bimbingan dan pendedahan tidak memberi kesan kepada ketetapan dalam melaksanakan tugas kita seharian sebagai seorang guru. Hasil keputusan Wilcoxon Ranks menunjukkan tiada perbezaan statistik antara tiada pelaksanaan perancangan dan hanya bergantung kepada perancangan tanpa bimbingan. Itu hasil keputusan. Terdapat sedikit perbezaan antara tiada bimbingan perancangan dan bimbingan selepas perancangan melaksanakan tugasan pertuturan. Itu dapat hasil dapatan kajian 2 artikel lah yang dapat saya kemukakan. Okey, seterusnya kita tengok isu-isu di Malaysia dalam konsep yang telah saya bawa. Okey, menurut kajian Nur Laili Abdul Wahab dan Muhammad Yusof 2018, Abdullah mengatakan pemilihan gaya kepimpinan dan pengurusan kerja guru besar juga boleh memberikan kesan dalam segi apa? Psikologi dan juga emosi guru ketika berada di sekolah. Yang kedua, pengetua merupakan individu penting yang bertanggungjawab mengurus kurikulum dan co-kurikulum dalam pengurusan sekolah. Ini menurut Huiling dalam Zakiyah 2005. Kedua-dua isu ni saya kemukakan itu lebih kepada kepimpinan dan pengurusan pihak sekolah itu sendiri. Okey, yang kedua last ni saya datangkan iaitu daripada persiapan guru lah, iaitu guru haruslah memastikan diri mereka yang telah dilengkapi dengan pengetahuan dan kefahaman lah, yang mana agar proses penyampaian ilmu dapat dilakukan dengan lancar dan baik. Okey, seterusnya last kali kurikulum tahfiz ini banyak lagi yang belum diselaraskan dengan baik. Memang kurikulum tahfiz ini baru ditubuhkan pada 2016. So dari segi penyelarasannya memang belum lagi secara baiklah. Itu yang dapat saya cuba kongsikan. Okey, slide seterusnya itu implikasi lah. Implikasi ini pertama kita dapat lihat kesan, iaitu boleh menjejaskan reputasi guru itu sendirilah, yang mana pengurusan yang baik dapat melahirkan reputasi guru yang baik. Itu memang betul-betul lah. Dan seterusnya kesan terhadap isu ini adalah guru yang mana bukan dari bidangnya boleh menyebabkan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas terganggu. Ini tidak boleh dikaitkan isu panas lah, isu besar lah dalam konteks pejabat awam, iaitu guru itu sendiri. Okay, seterusnya menurut kajian Vika Dia Wijayanti 2017 telah menunjukkan bahawa cara guru mengajar terlalu membosankan. Itu teknik kita lah dalam kelas PDP, bagaimana kita melaksanakan teknik untuk menarik minat pelajar di dalam kelas. Okey, itu kesan-kesan. Okey, seterusnya kesimpulan. Kesimpulan kertas konsep ini mengungkap satu kefahaman menyeluruh tentang pengurusan, terutama pihak pengurusan sekolah lah, yang mana berteraskan garis panduan yang ditetapkan oleh KPM.
Khususnya penekanan dari perspektif pelaksanaan amalan dan kupasan permasalahannya berkaitan dengan isu-isu yang berlaku dapat diperlengkapkan pihak pengurusan yang cemerlang untuk mengenai cabaran dalam kalangan guru di sekolah. Jadi itu sahaja daripada saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya sertakan rujukan yang telah saya sediakan. Wallahu a'lam.